So, okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, today we're going to have experience sessions with our patient, which is she's experienced 30 years, 30 tahun penyakit masalah keseimbangan badan. No vertigo at all, but apa yang beliau alami adalah dia merasa dizzy ataupun dia rasa macam tak balance bila dia berdiri especially. So, this is very obvious in certain cases patient, for example like triple PD, PPPD, which is perceptual persistent postural dizziness, which is when they will experience much more imbalance, what we call a dizziness whatever, if she's standing, if she's standing compared and she's sitting or lying down. So today, after this patient was from Terengganu all the way like 2 hours or 3 hours to came to my clinic, which is clinic Nur Ainu Wakastan, and what she did is actually she just want to share what her long journey 30 years, and after she did everything, taking all the types of medication supplement, which is a high cost, and today after 4 session, which is stay here for 2 night hotel, and also I think for 3 days, so this is what the change that we can see. So Alhamdulillah, so I really hope we can have a good experience. So Assalamualaikum Cikgu, what your name? Cikgu, sorry, Cikgu Noria. Okay, Cikgu Noria. We just would like to share, maksudnya apakah pengalaman Cikgu, that means sedikit dalam masa 30 tahun. Apa yang the key point untuk pesakit yang ada masalah keseimbangan badan kat luar sana? Okay, first thing first kan, dia bermula daripada stres. Stress, okay. Yeah, stress. Alright, then. Saya rasa saya start dengan stres lah. Okay. Sebab saya single mother. Saya ada 2 orang anak perempuan. Alright. Suami saya pass away masa Alright. anak saya dah jahanam. Okay. Nak periksa hari tu. Okay. Sebulan lagi nak periksa, Allah suami saya dah meninggal dunia. Alright, And okay. then saya tak tahulah, walaupun ramai family saya boleh support saya, tapi tak sama dengan spouse kita yang ada. Betul? Exactly. And then kita rasa macam keseorangan je, walaupun orang tu dah willing nak help kita, nak tolong kita, tapi kita rasa macam tak sama lah. Tak sama. Cuma dia orang boleh bagi kita support secara just macam luaran sajalah. Okay. Okay. Kan? Okay, so daripada situ that means 30 tahun, which is masa umur you 20 something, you dah ada masalah. 35 you dah ada masalah keseimbangan badan. Maksudnya bila nak berdiri lama, nak jatuh. Masa tu I buat apa? Sebab I tak tidur, tak cukup tidur. Okay. I tak cukup tidur. Okay. Bangun pagi pukul 3, pukul 4 sebab saya buat kuih. Alright, nak support anak, subhanallah. Yes, nak support anak. Walaupun kata cikgu tak cukup duit, jangan cakap macam tu. Ya. Yes, suami saya dia tak tinggal, dia tak ada pencen. Dia kontrak. Dia kerja kontrak dengan satu organisasi. And then bila dia dah meninggal dunia, jadi stop. Oh, okay. Dapat pun bukan kita dapat apa, cuma dapat khairat kematian saja. Allah Akbar. Okay, fine. So saya seorang diri macam mana saya nak struggle, saya nak anak saya nak semua yang the best untuk anak saya. Saya hantar pergi tuition, saya semua untuk anak saya. Nak pergi bandar pun saya hantar, saya ambil. Jangan pergi seorang-seorang sebab saya tak percayalah dengan dunia luar. Jadi saya sentiasa rasa macam curiga ke anak saya. Jadi semua tu datang, jadi semua benda saya kena fikir. Okay. So daripada situ is more worsen, terganggu. Apa yang bila yang paling latest you punya masalah ni paling? Latest masalah saya tu sekarang lah kan. Sekarang, which is tahun lepas. Getting older. Apa you tak boleh buat sekarang? Sebelum tu masa anak saya remaja pun dia dah bertambah. Tapi tak dah sampai sekarang. Sebab sekarang saya rasa lonely pula. Saya lonely. Bila lonely, saya nak bangun pun kadang, bila kita dah stres sebab saya seorang pula. Okay. Saya nak bangun daripada kursi pun saya malas. Saya tak nak bangun daripada kursi. Bila saya nak bangun, saya kena lama. Takes time. And then boleh saya bangun. Kalau tak you akan rasa pening. Saya akan dizzy lah. Dizzy all the day, tak boleh buat kerja. Saya jadi macam tu. Saya kena pegang sesuatu. Alright. Okay, fine. You cerita you tak boleh pergi tempat orang ramai, crowded place, tak boleh. Macam tadi saya pergi. Oh, Alhamdulillah. So apa beza? Maksudnya you dah underwent 4 sesi terapi, which is kita panggil bulk active balance, and also kami sebenarnya bulk active balance semua adalah dalam modul ni lah. So apa-apa perubahan yang cikgu boleh rasa 4 sesi 4 jam 2 hari kan? 2 sesi semalam. Dia punya kesan pagi tadi. Oh, Alhamdulillah. So what ada kesan? Tadi saya bangun tidur, saya rasa segar sikit lah. Alhamdulillah. Saya bangun tidur, saya kena duduk lama, saya kena tengok sana, tengok sini, baru saya bangun. Okay. Sekarang pagi tadi? Pagi tadi, saya boleh bangun dan saya boleh sembahyang subuh. Alhamdulillah. Dengan tak payah duduk. Oh, before this duduk? Ya. Rakaat pertama saya berdiri. Rakaat kedua saya duduk. Okay. Selalu macam tu. Okay. Kalau yang 4 rakaat, yang pertama saya berdiri, yang 3 saya duduk. Okay, so semalam pagi tadi? Semalam dua-dua saya berdiri. Alhamdulillah, subuh 2 rakaat. And then Alhamdulillah. Duha berdiri 2 rakaat. 2 lagi saya duduk.
Okey, Zuhur. Zuhur semua berdiri belaka sebab saya dah buat kan. Subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, beres. Okey, so apa lagi yang cikgu rasa? Cikgu Saya rasa hari ni saya pergi berjalan dekat Pasar Siti Khadijah. Which is good. Anak saya kata, kenapa cepat sangat you lintas jalan? Sebab saya kata, saya okey, saya boleh tengok sana, saya boleh tengok sini. Before this, you lintas jalan, you Lintas arahkan jalan, orang. tengok kiri kanan, I pegang tangan siapa-siapa. Okey. Dia orang yang bawa saya pergi lintas jalan. Okey, lama mana dah macam tu? Macam baby? Oh, lama. 10 tahun, 5 tahun? Tahun macam tu. Wow. Setiap kali anak saya bawa pergi holiday mana-mana, anak saya akan bawa saya, heret tangan saya. Dan saya kalau pergi mana-mana, saya cari kursi, saya akan duduk. Dia orang lah. Kalau pergi zoo, dia orang pergi round. Satu zoo, saya duduk. Saya tak nak. Biar tengok tiger ke, tengok lion ke. So for you berbaloi, you datang sini 2 hari buat exercise. Wow, okay. Walaupun beginning you rasa pening. Pening, tak nak buat kerja apa-apa. Nak turun pada kereta pun malas. Tak nak, jumpa doktor pun. Tapi doktor dah pandai tau, ceriakan saya. Saya semalam saya rasa half of your masalah lagi. Alhamdulillah. Itulah, I think you punya masalah tak teruk sangat. I think this is more psychological involvement lah. So psychological involvement ni maksudnya you terlalu banyak what we call, you banyak fikir. So bila banyak fikir, so masalah sekarang bila you ada masalah keseimbangan badan ni, kalau kita tak treat betul-betul, walaupun you makan ubat macam-macam, dia akan ada psychological involvement. Macam berdebar, anxiety, depression, tak hilang semangat. Dalam 30 tahun tu saya pergi semualah homopati tak homopati tu dia bagi saya ubat vertigo, ubat hanyut, ubat pening. So ubat vertigo, ubat hanyut, ubat pening dia akan bagi 3 setiap pergi 3 benda dia akan bagi ubat tu, not more than 3 types. Lepas tu yang tu saya makan lah sebab saya rasa benda tu tidak mempengaruhi saya punya. Ya. And then kalau saya pergi doktor medical biasalah kan, dia akan bagi saya ubat hanyut, ubat Sinerzine, Mezolon, ubat tamu-tamu. Vertigo tak bagi. Dia akan bagi saya ubat hanyut, ubat pening, ubat hanyut, ubat pening, kadang-kadang 3. 3 tu saja untuk angin. Hilang ke tak masalah pening tu bila makan? Hilang sekejap. How long? Sejam, 2 jam? Mungkin kalau saya makan pagi, tengah hari. Berapa tahun dah you on ubat tu sebenarnya? 5 tahun? 10 tahun? More than that. Okay, fine. So itulah. So I really hope you akan sambung this exercise at home because yelah, of course kita memang cadangkan 10 session is the best. Sebenarnya satu, kita nak bagi guide patient at least tahu cara nak buat. Maksudnya tak adalah blur sangat kan. Bila balik rumah tak adalah blur sangat, which is you akan nampak you tak adalah rasa macam you tak tahu buat salah teknik, because this concept ataupun terapi ni kalau you buat salah teknik dia kurang dia punya effectiveness. Dia tak berapa jelas. So penyakit you kita panggil PPPD. Jarang. Sebab saya rasa dekat luar sana kebanyakan bila sebut je pening, dizzy, hanyut, orang akan faham darah rendah. Tekanan darah rendah ataupun tekanan darah tinggi ataupun gastrik. This is very common. Tapi sebenarnya triple PD features dia tak ada vertigo. Dia tak ada perasaan ataupun simptom sekeliling rasa berputar. Yang sekeliling yang berpusing-pusing tu vertigo. You tak ada kan benda tu? Dia tak ada. You hanya ada, you akan rasa dizzy, imbalance, rasa nak jatuh bila berdiri. Kan, in position. Dan berjalan lah. Yes, good. Sebab tu dalam diagnosis PPPD, salah satu dia punya what we call the Barani Society punya classification, dia kata memang kalau triple PD patient, salah satu dia akan obvious dia punya simptom bila berdiri. So rawatan ni bukan ubat, which is of course also bagus, homeopathy ke cycling whatever is good. Tapi solution dia is actually a balance exercise, because bila kita buat balance exercise dia akan macam stimulate kita punya what we call otak kita untuk sembuh secara natural. Macam contoh kalau you ambil ubat macam anti tahan mutah everything, Sinerzine, Jugeron, which is kalau ada basic concept, kita tak boleh ambil ubat tu lebih daripada 2 weeks, because kalau you ambil lebih 2 weeks you akan menyebabkan delay you punya proses natural recovery. Yeah. So I think what is your last word actually for patient yang pening out there? The catchy word, apa pesan cikgu dekat untuk orang yang pening kat luar sana? Saya tahu ramai yang ada masalah pening, yang tak tahu yang mereka ada masalah ni. Datang berjumpa dengan orang yang faham tentang penyakit kita. Yeah, of course. Yeah. And then yang kedua, kalau kata buat exercise, kita buatlah exercise tu. Ya. Sebab tu kita punya rawatan yang sebenarnya. Ya, betul. Ubat sekadar dia menghilangkan rasa sakit. Nanti dia datang balik. Betul. And then saya tengok exercise tu pun dia tidak macam, tak terlalu kita kata ekstrim lah. Tak. Atas kursi pun boleh duduk. Boleh, betul. Tu saya dah kata, okey Cik Lee, saya akan buat dekat office lah. Yang hari-hari saya buat kat office. Dekat rumah saya nak buat 2 kali sehari. Saya kata alternate. Dia kata tak boleh lah.
Alhamdulillah kalau yang awal-awal ni kena buat lah sokmo-sokmo. Yelah. Sebulan 2 bulan ni kena buat selalu. Nanti dah lama dah kukuh dah kita punya ni. Yes, you boleh. Kita boleh attend. Betul. So insyaAllah, jazakallah. Kalau telah saya minta you bagi skala proses ataupun peratusan penyembuhan dalam masa 4 kali buat balik skeleton, balik quick balance ni dengan 4 sesi 4 jam dengan coaching, berapa peratus? Kalau saya bagi 0 sampai 1%, maksudnya berapa you punya level of improvement you feel? Kalau nak bagi 80 tu sangat cemerlang. Sangat cemerlang. No, you have to be honest, subjective. Okay. Okay, I kena honest lah. Okay, I rasa more than 50. So that's I good. nak pergi 70. Oh, that's good. Alhamdulillah. I think almost 70 is a very happy, because for me, when you are dealing with a tiger patient, dia datang macam you, for example, cikgu datang dengan 30 tahun. It's very scared for me. Yeah. It's very scared. I don't want to macam menghancurkan you punya harapan. We see we came all the way, stay here, and with the budget, travel, everything, bawa anak. Saya takut tak sembuh, tapi alhamdulillah, I feel much better. Saya nak dengar doktor cakap macam ni lah yang kalau saya datang. Ya Allah ni berdoa dari dalam kereta sampai kat pintu. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah serius. Yes. Janganlah No, you tak serius. Anda I collapse. You tak serius. Datang sini doktor pun check sana check sana. Yang ni boleh rawat ni, tak ada masalah sangat ni. So dari situ betul ke? Tak ada masalah sangat. That mean saya ada harapan yang besar kat situ. Oh, alhamdulillah. Betul. Yeah. So itulah, saya hanya sekadar perantara. Sometimes nice word from others buatkan you rasa sangat-sangat memberi you harapan. It's true. Yelah, of course lah, kalau saya pun pergi jumpa nak bagi orang cakap baik-baik je lah. Tak nak cakap you ni nak mati dah besok. Jangan. You ni dah tak boleh ubat dah. So it's very, kalau bisa kata doktor kata, teruk sangat penyakit dah 30 tahun dah ni. Apa dia buat ni? Makan ubat dan sembuh-sembuh ni. so scared kan. Masalah besar ni. You sebut masalah besar je, I dah down dah. Betul. Mungkin tak datang dah esok. Betul, it's true. So insyaAllah, so I'm happy for you, dan insyaAllah I think all these things are dari Allah Subhanahu Wa Taala. It's not for me. I'm just perantara, and I hope you boleh continue do exercise and we can see the improvement. And the most important improvement, boleh bawa kereta dengan bagus dan solat sambil berdiri. So this is very great actually. So thank you so much. Alright.